Bagus. Okey. Ungkapan, bila orang cakap ungkap tu macam kita cakap je. Dia takkan ada tanda sama dengan. Okey, betul lah macam Tinoga kata, ungkapan bermaksud AX kuasa 2 tambah BX tambah C tetapi tanpa sama dengan. Bila tak ada sama dengan, maka kita panggil dia ungkapan. Persamaan, macam Tinoga kata, persamaan mesti ada tanda equal, mesti ada tanda sama kosong. Maksudnya sama kosong ni, maksudnya ini bentuk am. Kadang-kadang dalam soalan dia tak berbual sama dengan kosong. Dia berbual sama dengan 3 ke, sama dengan negatif 2 ke, tak kisah. Tetapi kita nak membentuk persamaan kuadratik, kita mesti samakan dengan kosong. Maksudnya kita pindah semua ke sebelah kiri. Senang cikgu bagi kamu faham. Kamu pindahlah semua ke sebelah kiri. Tapi nanti kita tengok juga keadaan X kuasa 2 tu. Kalau dia boleh hapuskan negatif, kita hapuskan negatif dia. Nanti satu persatu kita tengok. Okey. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu pula, apakah persamaan di antara persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Kamu tengok pun kamu boleh tahu. Siapa nak cuba? Ya. Kalau ada orang lain selain daripada Tinuga, siapa nak cuba? Kamu tengok sini. Okey, Kishika. Persamaan kuadratik, persamaan di belakang, fungsi kuadratik persamaan di depan. Okey, boleh. Selain daripada tu, orang lain ada tak nak cuba? Apa perbezaan? Ya. Okey, bagus. Okey, apa yang Kishika cakap pun betul, apa yang Achana cakap pun betul. Tapi yang paling tepatnya betul lah. Okey, persamaan itu dia sama dengan kosong. Tetapi bila fungsi di depan dia, dia akan bagi fx ataupun gx ataupun hx. Apa-apa sahaja tetapi ditulis dalam bentuk fungsi. Tapi ketiga-tiga ni masih dalam bentuk yang sama. Bila orang sebut kuadratik, bermaksud mesti ada pemboleh ubah yang kuasa 2 kuasa tertinggi. Bila itulah maksudnya kuadratik. Kuasa 2. Okey, kuasa 2 menjadi kuasa tertinggi dalam tak kisahlah ungkapan kuadratik ke, persamaan kuadratik ke, fungsi kuadratik ke, dia mesti ada kuasa 2. Bermaksud X ini tak boleh, kuasa 2 ni dia mesti kena ada. Yang BX atau C ni kalau tak ada pun tak apa. Kalau tiba-tiba BX ni jadi kosong, dia tak ada. Contoh cikgu bubuh kosong. Dia AX kuasa 2 tambah C. Dia masih dikira kuadratik. Kerana yang nak menentukan sesuatu itu kuadratik ataupun tidak, mesti refer kepada kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi dia mesti kuasa 2. Baru kita boleh katakan itu ialah kuadratik. Okey. Seterusnya, kita tengok sikit contoh. Okey, kalaulah soalan suruh kamu tentukan antara tiga-tiga yang berikut, yang manakah satu ungkapan, yang manakah satu persamaan dan yang manakah satu fungsi kuadratik. Yang pertama, yang ini kita nak bagi kategori apa ni? Dia ni apa? Dia ialah ungkapan kuadratik. Jadi yang ni ialah ungkapan lah. Okey. Kalau yang kedua ni? Persamaan. Okey, yang ni benda biasa je. Kita just nak kenal saja. Nak kenal tu macam mana? Cikgu bagi bentuk am. Sekarang dia tukar kepada ada number, ada perkali dia. Jadi kita nak tahulah dia tu apa. Okey, yang ketiga ni apa? Fungsi kuadratik. Okey. Okey, ini perkara asas yang kita kena faham dulu sebelum kita nak masuk yang bahagian-bahagian seterusnya. Okey, bahagian seterusnya apa pula? Dalam tajuk ni juga kita belajar tentang perubahan nilai A, nilai B dan nilai C terhadap graf fungsi kuadratik. Yang ini kita kena beri perhatian. Kenapa? Kerana yang ini format baru. Format baru bermaksud dia tak pernah ditanya lagi dalam SPM sebelum-sebelum ni tentang lakaran graf, tentang perubahan graf. Perubahan nilai A, nilai B dan nilai C kepada graf fungsi kuadratik. Sebagai contoh, katalah dia bagi kat kamu satu fungsi. Ini fungsi kuadratik lah. Jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dalam fungsi kuadratik tu kita ada nilai A, kita ada nilai B dan juga kita ada nilai C. Jadi ketiga-tiga nilai ni boleh berubah-ubah.
Bila dia boleh berubah-ubah, jadi kita kena tahu setiap perubahan yang berlaku itu akan memberi kesan kepada bentuk graf kita. Akan memberi kesan kepada perubahan rupa bentuk graf kita. Jadi, kita tengok yang pertama. Cikgu tahu kebanyakan kamu masih ingat. Cikgu harap masih ingat lah. Yang tak ingat, cuba kita ingat balik. Kalau orang kata nilai A kat depan ni, nilai A dekat depan ni, dia ada dua kategori. Yang pertama, satu yang bernilai positif, satu yang bernilai negatif. Apa-apa nilai A yang bernilai positif, kamu kena faham bahawa graf itu akan senyum. Tak kisahlah A tu 1 ke, A tu 2 ke, A tu 3 ke, A tu 0.3 ke, A tu 0.5 ke. Asalkan dia positif, kamu dah bayangkan graf dia mesti senyum. Yang kedua, kalau graf dia tu A dia tu negatif, maka dia akan jadi bentuk masam. Yang ni kita kena ingat dulu. Nilai A tu merujuk kepada bentuk. Bentuk tu nak senyum ke nak masam. Dan di sebalik itu juga, katalah kamu ada nilai A tu yang positif. Katalah kamu ada nilai A tu positif, apa dia kata? Dia kata semakin A tu naik, maksudnya semakin besar nilai A, semakin sempit bentuk graf. Semakin sempit bentuk graf. Okey, cikgu tambah kat sini. Okey, semakin sempit bentuk graf. Kerana dia memberi peranan kepada bentuk graf tu. Macam mana? Kalau cikgu katakan dia tu katalah A tu cikgu kata 2. A tu 2, okey? Contoh cikgu bagi kat kamu perumpamaan macam ni. Okey. So, ini bermaksud, katalah cikgu kata ini ialah fx sama dengan 2x kuasa 2. Contoh. Okey. Kemudian yang kedua dia kata apa? Semakin A turun, iaitu semakin kecil nilai A, semakin lebar bentuk graf dia. Semakin lebar. Apa maksud cikgu semakin lebar? Bermaksud pada titik yang sama ni, dia akan jadi semakin lebar. Macam tu contoh dia. Okey, dia akan jadi semakin lebar. Okey, cikgu tak sini. Yang ni jadi warna merah ni cikgu nak wakilkan sebagai apa? Contoh cikgu kata fx sama dengan 0.5x kuasa 2. Jadi di sini kita buat perbandingan antara A ini dengan A ini. Nampak tak? So A yang lebih besar, graf dia akan mengecut atau menjadi semakin sempit. Tetapi A yang lebih kecil, graf dia akan terbuka lebar, besar. Terbuka lebar. Jadi soalan-soalan macam ni suka ditanya macam mana cikgu? Dia boleh tanya kita 1, dia boleh tanya kita 2. Dia bagi kamu 2 graf, dia suruh kamu buat perbandingan, beri pendapat, beri justifikasi. Graf mana yang akan jadi lebih lebar? Dia suruh kamu lakar. Soalan dia boleh jadi macam ni. Dia suruh kamu lakar dulu. Daripada lepas kamu lakar tu, dia tanya kamu, berikan justifikasi anda berdasarkan bentuk graf. Jadi kamu kena ingat, kadang-kadang soalan dia nak trik kamu, dia bagi satu fungsi fx sama dengan 2x kuasa 2. Satu lagi fungsi dia bagi kat kamu fx sama dengan 0.5x kuasa 2. Kamu tahu dua-dua senyum. Kamu pun lukis bagi sama bentuk. Kamu pun lukis macam mana? Kamu pun lukislah macam ni. Ada cikgu suruh kata lukis graf tu senyum kan? Saya pun lukis lah. Lukis. Kamu pun lukis macam ni. Dah lukis macam ni. Lagi satu kamu buat macam mana? Katalah lagi satu kamu pun buat macam ni juga. Okay. Lagi satu pun kamu buat macam ni. Kamu main buat je. Maksudnya kamu tak tahu perbezaan dia. Yang ini fx 2x kuasa 2. Yang ini fx sama dengan 0.5x kuasa 2. Di sini pemeriksa akan cek, budak ni faham ke tak faham? Macam kita belajar graf terigu, pemeriksa ni dia bukan nak tengok bentuk graf kita, dia nak tengok budak ni faham tak. Kerana soalan bagi perbezaan nilai A. Kenapa budak ni masih lagi lukis graf pada bentuk yang sama? Memang pun graf dia dua-dua senyum.
Tetapi kenapa murid ni, calon ini tak faham bahawa kalau 0.5, buka lah lebar sikit. Dia tak mau tahu lukisan kita cantik ke, tak cantik ke. Yang penting lakaran dan pemahaman konsep A tu. Dia yang tu dia nak tengok. Dia tak mau tahu kamu buat macam apa ni? Macam ni, tershaking sikit kan? Pun tak apa. Tershaking sikit tak apa. Sebab dia kata lakar. Bila dia kata lakar, dia nak tengok pemahaman konsep kita terhadap perubahan nilai A. So, samalah juga bagi tanda negatif. Okey, tanda negatif. Cikgu pergi detail sikit tanda negatif kan. Tanda negatif ni kadang-kadang kita confuse. Okey, sebagai contoh, katalah cikgu kata cikgu ambil tanda negatif kan. Kita abaikan negatif buat sementara waktu. Okey, contohnya cikgu ada dua fungsi. Fungsi pertama cikgu ada negatif 3x kuasa 2. Fungsi yang kedua, cikgu ada fx sama dengan negatif 0.5x kuasa 2. Kita faham negatif itu hanya merujuk kepada graf itu masam. Cukup, kita faham itu. Tapi masa kita nak buat perbandingan, kita abaikan sekejap negatif itu, kita tengok tanda 3 dan 0.5. Sebab syarat dah bagi tahu kat sini. Semakin A besar, semakin sempit bentuk graf. Semakin A kecil atau semakin turun nilai A, semakin lebar bentuk graf. Jadi, negatif, kamu dengar betul-betul cikgu kata kat sini. Negatif hanya nak tunjuk bentuk itu senyum ataupun masam. Negatif, positif. Once bila kita nak buat perbandingan di antara dua graf, kita terus fokus kepada tanda itu, nilai itu. 3 dengan 0.5. 3 dengan 0.5, mana yang lebih besar? Kalau kita abaikan negatif, 3 dengan 0.5, mana yang lagi besar? 3. Jadi, kita dah terus highlight perkataan ni. 3. 3 saja. Cikgu tak fokus kepada negatif. Cikgu fokus terus kepada 3. Dan cikgu akan noteskan dekat sini, 3 ni akan jadi lebih lebar ke lebih sempit? Cuba tanya. Dia akan jadi lebih sempit. So, kita noteskan dulu. Berbanding dengan 0.5. 0.5 nilai dia kecil. Bila nilai dia kecil, so dia akan jadi lebih lebar. So, macam mana kita nak lukis dia? Kalau dia dah jadi lebih lebar, kita pun lukislah lebar sikit kan. So, macam mana cikgu nak lukis pula untuk yang graf 3x, negatif 3x? Dua-dua graf masam. Cumanya yang itu lebih sempit. Okey, lebih sempit pada kedudukan yang sama. Itu perbezaan dia. Lebih lebar dengan lebih sempit. Tetapi dua-dua graf masam. Kenapa dua-dua graf masam? Kerana dua-dua tanda negatif. Itu nilai A. Itu merujuk kepada nilai A. So, kamu kena ingat betul-betul perkara ni, kerana perkara penting. Kerana kadang-kadang memang kita confuse. Bukan kamu je, kadang-kadang serta-serta time cikgu pun akan confuse. Okey, jadi kamu ingat bentuk A merujuk kepada bentuk graf dulu. Nilai A merujuk kepada bentuk graf. Dan bila kita nak buat perbandingan, kita tengok pula nilai A tu sendiri. Bukan negatif, positif lagi. Sebab tu di nota cikgu bagi tahu positif senyum, negatif masam, cukup. Cikgu tak bagi tahu pun mana besar, mana kecil. Lepas tu note di bawah tu baru cikgu bagi tahu. Lepas kita abaikan negatif, kerana kita dah tahu dah negatif masam. Lepas tu kita abaikan negatif, kita buat perbandingan nombor tu sendiri. 3 dengan 0.5. Siapa besar, siapa kecil? Dia ni besar, dia ni akan jadi sempit. Dia ni kecil, dia ni akan jadi lebih lebar. Macam tu saja tengok. Okey? Jadi itu merujuk kepada nilai A. Yang kedua, kita nak tengok pula nilai B. Okey, nilai B ni merujuk kepada apa? Nilai B merujuk kepada paksi simetri. Paksi simetri ni apa pula? Siapa nak beritahu cikgu? Paksi simetri ni kamu faham apa? Paksi simetri ni apa? Apa? Cikgu tak dengar lah kamu kata apa. Cantumkan. Dia kata center point. Sentuh point. Okey, sentuh point. Okey, betul dia memang sentuh point.
Tetapi bila orang sebut paksi simetri, bermaksud sesuatu benda itu boleh dilipat dua. Dilipat dua kat mana tengah-tengah dia. Itu paksi simetri. Paksi simetri adalah membahagi graf itu kepada dua bahagian yang sama. Jadi selalunya paksi simetri ni dia mesti berada di tengah-tengah lah. Sama ada pada minimum point ataupun maximum point. Sekejap lagi nanti kita tengok mana satu minimum point, mana satu maximum point dan mana satu paksi simetri. Jadi dia kata, kalau paksi simetri, kalau katalah kamu dapat soalan B tu tak ada, kosong, bermaksud paksi simetri kekal pada paksi Y. Kat mana? Graf yang warna biru ni. Dia ada di tengah-tengah. Maksudnya paksi Y itu adalah paksi simetri dia. Dia memotong di tengah-tengah. Okey? Dan dia kata kalau B tidak sama dengan kosong, maka paksi simetri akan berubah-ubah mengikut nilai B tersebut. Mengikut nilai B tersebut. Rumusan cikgu ada 3 kat sini. Pertama, kalau B sama dengan kosong, contohnya macam inilah fungsi dia. Tak ada B. 2x kuasa 2 tambah 3. So, graf yang warna biru ni merujuk kepada 2x kuasa 2 tambah 3. Bermaksud cikgu zoom, kalau kamu tengok paksi simetri dia di tengah-tengah ni. Kalau cikgu boleh highlight kan kat sini. Okey, ini paksi simetri bagi graf berwarna biru, di mana dia tak ada nilai B. B dia kosong. Kemudian kalau B dia lebih kecil daripada kosong, bermaksud B yang negatif. Senang cakap, kalau kamu tengok B tu dia semakin nak ke negatif, kan, semakin dia nak kecil-kecil-kecil, graf dia akan mula bergerak ke sebelah kanan. Graf dia akan mula bergerak ke sebelah kanan. Graf yang mana contoh cikgu? Graf yang warna merah. Macam mana contoh soalan dia? 2x kuasa 2 tolak 1x tambah 3. Tolak 1x, negatif. Maksudnya B dia kecil daripada kosong. Masa kamu lukis nanti graf kamu akan duduk ke sebelah kanan sedikit. Tapi kamu jangan risau. Masa nak lakar, kita boleh cari nilai X. Bila kita cari nilai X, kita tahu graf kita nak lebih ke kanan ke nak lebih ke kiri. Itu tak ada masalah. Cuma cikgu nak kamu faham kenapa. Kerana kalau keluar soalan objektif, dia suruh kamu buat perbandingan. Dia kata berdasarkan 3 graf berikut, atau berdasarkan 2 graf berikut dalam rajah di bawah, graf manakah mewakili fungsi-fungsi berikut. Macam tu contoh. Okey, contoh. Jadi kamu buat perbandingan daripada nilai graf itu, duduk sebelah kanan ke duduk sebelah kiri ke, kamu boleh tahu dah. Kalau dia duduk sebelah kanan sikit, kamu tengok pada pilihan jawapan ada tak B dia negatif. Oh, ada. Jadi yang ni jawapan dia. Sebab apa? Sebab graf yang lebih kecil dia akan mula gerak ke kanan. Graf yang lebih besar nilai dia akan mula gerak ke sebelah kiri. Yang tu paksi simetri berubah-ubah sekiranya B tidak sama dengan kosong. Okey, jadi yang ni satu contoh graf warna merah ni lah. Jadi kat mana paksi simetri dia cikgu? Paksi simetri dia memotong di tengah-tengah sini. Kamu tengok mana minimum point, mana maximum point, kamu belahkan dia apa. Cikgu pun dah ingat. Okey. Okey, sebab cikgu buat tak guna pembaris tau. Okey, jadi ini kita panggil paksi simetri untuk graf inilah. Paksi simetri. Jadi paksi simetri ni nak ambil titik apa cikgu? Sebab dia dah potong tegak, bermaksud kita akan ambil nilai X lah. Berapa X yang diberi kat sini? Kalau orang tanya, berapakah nilai paksi simetri? Jadi kita akan ambil nilai yang berada di paksi X kerana dia memotong tegak melintas paksi X. Okey? Okey, graf yang ketiga. Graf warna hijau ni, kalau kamu tengok nilai dia positif. Positif 1, apa-apa B yang lebih besar daripada kosong, graf dia akan mula duduk di sebelah kiri. Jadi bila dia duduk di sebelah kiri, so di manakah paksi simetri dia? Paksi simetri dia ada di tengah-tengah jugalah, minimum point. Yang ni cikgu tunjuk ni kelas hanya untuk graf yang senyum. Kalau graf masam cikgu, samalah graf masam pun. Okey, sama je. Cumanya graf masam tu dia ada apa? Dia ada maximum point. Yang tu je beza dia. Okey, graf masam tu dia ada maximum point. So dia potong kat mana cikgu? Dia potong kat sini lah. Cari mana maximum point dia, kamu potong. Ini maksudnya paksi simetri, di mana kita mencari tengah-tengah sehingga graf tu boleh dilipat dua. Itu paksi simetri. Okey? Okey, boleh bahagian B ni.
Cikgu nak tengok sikit. Boleh ke B ni? Boleh faham tak apa perbezaan dia? Boleh Okey. Baik, yang seterusnya kita tengok nilai C. Nilai C ni semua orang memang dah cukup terror dah dengan nilai C. Nilai kalau kamu tengok kamu belajar hari tu graf trigo, kamu masuk ulang kaji graf fungsi kuadratik, sebenarnya benda yang sama diajar. Nilai A, nilai B dan nilai C. Cuma graf kuadratik ni dia special. Kenapa? A dia tu ada bentuk. Senyum ke masam. B dia tu paksi simetri, nak duduk kiri ke kanan. Okey? Tapi B dalam fungsi trigo lain pula. Okey. Tetapi C sama dalam mana-mana graf pun. C merujuk kepada pintasan Y. C merujuk kepada pintasan Y. Okey? Cikgu tambah kat sini merujuk kepada pintasan Y. Di mana bila orang sebut C, kita nak tahu graf tu gerak atas ke gerak bawah. Sebab apa? Sebab dia hanya akan bergerak pada pintasan Y saja, pada paksi Y saja, dan bergantung kepada nilai C yang di hujung sekali. Kalau cikgu boleh tunjuk kat sini macam ni, C ni 3. Sebab itulah dia memotong nombor 3. Nampak tak? Tu dia memotong nombor 3. Kerana dia pintasan Y dia nombor 3. Kalau di sini kamu tengok apa dia kata. Kalau C tu ke arah positif, maksudnya graf tu akan naik ke atas. Kamu ikutlah dia nak menghampiri positif. Kalau contohnya daripada negatif 2 nak naik negatif 1, bermaksud kamu faham graf tu dah naik. Daripada negatif 2 nak pergi negatif 3, kamu tahu negatif 3 mesti duduk di bawah, bermaksud graf tu dah turun ke bawah. Kat mana soalan-soalan ni suka ditanya? Kertas 1, soalan objektif. Kenapa cikgu bagi perhatian? Kerana kamu tengok je. Tengok saja, faham apa tu C. Kamu tengok C tu, kat mana yang sesuai? Okey, yang ni jawapan dia. Sayang kamu tak boleh skor 1 markah dalam kertas 1, sedangkan dia hanya nak memfokuskan kepada nilai C, nilai A, nilai B. Jadi lebih baik kita faham konsep. Keluar soalan tu kita boleh jawab. Daripada kita boleh skor 15, kita dah boleh jawab soalan macam ni, kita dah skor 16/40. Contoh cikgu kata. Okey? Jadi kita kena faham macam tu lah. Ini kita panggil pintasan Y. Maksudnya graf itu melalui, mesti cross paksi Y. Mesti cross paksi Y. Okey? Jadi itu maksud dia antara tiga-tiga ni lah. Okey. So itu ialah C. C tak ada masalah, senang, kebanyakan boleh. Okey, apa lagi ciri-ciri fungsi kuadratik yang kita kena faham? Yang pertamanya, kita tengok graf senyum. Dalam graf senyum ni, kita kena faham untuk kita nak lakarkan graf, kita kena ada beberapa maklumat. Antaranya nilai X ini. Okey, dua nilai X yang ini kita panggil sebagai, kalau dalam kata lain dia lah, X ni kita akan panggil dia sebagai, kita panggil, sekejap. Okey, sorry tadi line cikgu tak apa ada. Okey, sekarang ni okey lah. Dengar tak? Okey, boleh Okey, so kalau kata graf tu senyum kelas, okey, nilai X ni mewakili punca-punca. Okey, punca-punca nilai X, punca-punca fungsi kuadratik. Jadi kita mesti, kalau kita nak lakar, kita mesti ada nilai X. Dua nilai X. Bergantunglah punca apa kita dapat. Kadang-kadang kita dapat satu punca je, kadang-kadang kita dapat dua punca. Dan kita mesti ada di sini melalui pintasan Y. Okey, pintasan Y. Ini beberapa. Dan kita kena tahu di mana paksi simetri. Kita kena tahu apa itu titik minimum. Bila orang sebut paksi simetri ambil H saja. H tu apa cikgu? H tu apa-apa nilai yang memotong di sini. Nampak nilai X yang ada di sini. Kalau dia bagi koordinat macam itulah. Apa-apa nilai yang memotong di situ. Okey? Dan juga kita kena tahu apakah titik minimum. Kadang-kadang ditanya dalam soalan objektif. Apakah titik minimum bagi graf kuadratik berikut? Kita kena tahu kat mana aku nak ambil titik minimum. Yang paling rendah sekali.
Yang paling minimum sekali itu dipanggil titik minimum. Bila orang sebut titik minimum, mesti ditulis dalam koordinat. Mesti ditulis dalam koordinat. Bermaksud koordinat dia di sini ambil nilai X dan ambil nilai Y berapa. Itu titik minimum. Kalau paksi simetri tak payah, ambil titik X saja. Apa nilai dia? Kalau dekat sini dia tulis H lah. Kalau kat sini 3 lah. Itulah maksud dia. Okey, bagaimana pula dengan graf yang masam? Graf fungsi kuadratik yang masam. Kalau masam dia tak ada titik minimum, dia ada titik maksimum. Jadi titik maksimum dia adalah puncak yang paling tertinggi sekali, dipanggil sebagai titik maksimum, dan titik itu kita akan wakilkan dalam bentuk koordinat. Okey. Tetapi kalau orang tanya paksi simetri, ambil yang paksi X sahaja yang memotong graf itu menjadi dua bahagian. Yang tu saja kita kena faham beberapa tambahan ciri bagi graf kuadratik. Okey. Baik, sekarang kita masuk bahagian seterusnya. Dalam soalan persamaan kuadratik ni, dulu dia suka tanya macam ni je. Selesaikan persamaan kuadratik, tentukan punca. Tentukan punca ni pun pernah tanya dekat kertas 1 je. Tetapi kita kena beri perhatian yang lebih kerana apa yang cikgu dapat lah. Daripada apa cikgu masuk bengkel, cikgu dengar semua, cikgu dapat tahu kata soalan-soalan macam ni dah boleh ditanya dalam kertas 2. Jadi kita kena buat persediaan kerana tajuk ini diajar dengan detail semasa di tingkatan 4. Jadi kita kena beri perhatian kerana tak lagi dia akan tanya berikut ialah ni selesaikan persamaan kuadratik. Tak lagi. Ataupun dia bagi satu situasi, kata cari nilai X, hitung nilai X. Tak lagi. Dia mungkin boleh berangkaikan soalan itu dalam bahagian B. Nanti kita tengok. Okey. Bila orang tanya satu punca, menentukan punca. Bila kita nak menentukan punca, dia ayat saja berbeza. Cara menentukan tu cara yang sama. Menentukan punca dan menyelesaikan persamaan kuadratik adalah benda yang sama. Menentukan punca bermaksud kita kena buat sampai dapat nilai X. Bermaksud di sini cikgu bagi step. Step 1 bentuk persamaan. Step 2 buat pemfaktoran. Step ketiga cari nilai X. Dan nilai X yang kita dapat ini dipanggil sebagai punca-punca persamaan kuadratik. Ini kita panggil dia sebagai punca-punca persamaan kuadratik. Yang tu kita kena faham dulu lah. Punca-punca persamaan kuadratik. Okey. So, kalau kita tengok contoh. Tadi kita tengok step kan? Kita tengok contoh. Kamu refer step, kamu tengok contoh. Step pertama cikgu kata apa? Bentuk dulu persamaan itu dalam bentuk am. Dan kita pun tengok soalan. Soalan aku belum bentuk am lagi. Apa kita nak buat? Nak buat apa dulu? Kita tahu semua ni sebelah kanan ni mesti sama dengan kosong. Jadi kita tahu aku kena pindah semua ni. Setuju tak setuju? Yang lain? Macam mana? Setuju. Okey, kita pindah Okey, so kita pindah dululah. So 2x kuasa 2 pula. 2x tambah 1, x tambah 4, tolak, pindah, tolak, pindah, tolak. Okey. 8x tolak 19 sama dengan kosong. Lah cikgu dah sama dengan kosong. Okey ke tu? Dah okey ke? Belum kena buka bracket. Ya, okey. Kita tengok bentuk dia ni tak ada bracket kelas. Kat sini masih tak settle lagi. Sini ada bracket, bermaksud kita kena kembangkan. Yang inilah bagi pelajar-pelajar yang lemah, sederhana. Kamu banyakkan latihan. Cikgu rasa cikgu dah bagi soalan ni banyak kat kamu. Kembangkan. Itu cikgu pernah bagi awal-awal dulu masa kita dekat sekolah. Latihan kelas tambahan. Kalau kamu dah lupa, ambil balik latihan tu, buat lagi sekali. Kerana ini adalah konsep asas. Kamu pilih soalan apa pun, dia mesti ada perkaitan dia. Mesti dia nak suruh kembangkan. Mesti dia akan bagi bentuk macam ni suruh kita kembangkan. Sayang kalau benda basic kita tak boleh buat. So kita kembangkan. Okey, siapa nak cuba kembangkan? Dapat apa? Kembangkan lah.
Buat cuba. 2x kuasa 2 Okey, 2x kuasa 2 tambah tambah 8x 8x tambah x tambah x tambah 4. tambah 4 tolak 8x tolak 19 sama dengan 0. Okey. Lepas tu cikgu buat apa? Adakah cikgu dah selesai dah dalam bentuk am ni? Step 1 ni cikgu dah selesai. Cikgu tak selesai lagi step 1 ni tau. Cikgu mesti kena bagi bentuk ni. Cikgu mesti kena dapatkan bentuk ni. So cikgu kena cari pula keluarga yang sama. Okey, cikgu cari keluarga yang sama. Cikgu tengok kat sini 2x kuasa 2 tak ada partner. Kemudian lagi cikgu tengok yang ini dengan ini dengan ini boleh diselesaikan. So cikgu akan dapat dekat sini berapa? Tambah x. Kemudian cikgu tengok lagi ada lagi partner. Siapa? Ni dengan ni. Ni dapat apa? Negatif 15. Dapat negatif 15. negatif 15 sama dengan 0. Okey. Bila kita tengok dekat sini kan kelas, kamu dah dapat ke step pertama tu? Bentuk am. Dah dapat belum? Dah. Bila dah dapat, baru kita boleh masuk step kedua, iaitu pemfaktoran. Jadi, nak buat pemfaktoran ni, kita buat apa selalunya? Siapa ingat lagi? Mod. Yes, mod berapa kali? 3 kali. Mod 3 kali. Okey, cuba buat. Cikgu punya kalkulator ni lain sikit. Kamu kena ikut kamu punya kalkulator. X tolak 5. 2x tolak 5, X tambah 3. x tambah 3. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dulu, betul tak? Ya. Masa kamu nak pindah jawapan tu, maksudnya, apa cikgu nak beritahu kamu, masa kamu buat guna kalkulator, kamu tinggal step ni dulu. Kamu isi bracket dulu. Kamu buat bracket sama dengan 0. Kamu dapatkan jawapan, baru kamu pindah ke bracket. Kalau yang pecahan, 2 akan duduk sebelah X, positif akan jadi negatif. Ini banyak kali dah cikgu ajak ni. Ini negatif akan jadi positif. So cikgu tak mau tekankan sangat kat cikgu, rasa kamu tahu. Okey, cukup. Ini bermaksud tentukan punca. Tentukan punca. Kamu tengok yang ni soalan dia tentukan punca. Kamu jangan confuse pula. Cuba kamu tengok contoh seterusnya. Selesaikan. Apa beza antara tentukan punca dengan selesaikan? Sebenarnya sama. Bila orang kata selesaikan, tetap nak cari nilai X. Bila dia kata tentukan punca, tetap nak cari nilai X. Cuma yang cikgu nak tekankan dekat kamu, jangan confuse. Jangan takut. Oh, cikgu, ni suruh tentukan punca. Yang ni suruh selesaikan. Apa saya nak buat? Dia ialah step yang sama. Bentuk persamaan kuadratik dalam bentuk am, buat pemfaktoran, cari nilai X. Soalan ayat saja yang berbeza, cara sama. Jadi kita kena nampak yang tu je. Cara sama tetapi soalan berbeza. Tadi soalan kata tentukan punca. Sekarang soalan kata selesaikan. Bila orang cakap selesaikan, bermaksud aku kena buat sampai dapat nilai X. Buat sampai dapat nilai X. Okey. Baik, cikgu tak mau tunjuk yang A. A tu kalau cikgu tahu kamu boleh masuk kalkulator. Kita nak tengok B. Sebab B belum bentuk lagi persamaan kuadratik. Kalau A tu dah bentuk persamaan kuadratik. Okey, cikgu tekankan lagi sekali. Kalau kata soalan ni kelas ada pecahan. Dan pecahan dia satu bahagian ni je. Sini tak ada pecahan. Sini tak ada pecahan. Nak hilangkan pecahan ni, darab kedua-duanya, kiri dan kanan. Hilanglah 2K tambah 3 tu. Hilanglah per 2K tambah 3. Ni cikgu ajak ni step cepat. Okay, step cepat. Kalau kita nak buat ikut betul-betul lah. Kalau betul-betul kita nak ikut konsep, lambat. Jadi kita cut step. Kita tahu kalau satu bahagian saja ada pecahan, nak hilangkan pecahan tu, darab ke semua sekali. Dua-dua belah kena darab. Jadi bila kita darab, kita akan dapat dekat sini 4K darab dengan 2K tambah 3 sama dengan 9 tambah 1 darab 2K tambah 3. Nampak tak? Per 2K tambah 3 automatik hilang. Yang tu cara paling senang nak selesaikan bagi soalan-soalan yang melibatkan pecahan. Kita nampak pecahan, kita takut gelabah, terus tak mau buat dah. Padahal dia benda yang senang je. Hilangkan je. Jangan mendarabkan semua yang nombor lain. 9 tinggal single lah.
Habis lah. Kemudian kita buatlah cara manual kita. Apa kita faham? Kembangkan. So kat sini kita akan dapat 8K kuasa 2 tambah 12K sama dengan 9 tambah 2K tambah 3. So semua pindah ke sebelah kiri. 8K kuasa 2 tambah 12K. Tolak 9, tolak 2K, tolak 3 sama dengan kosong. Cari keluarga yang sama. 8K kuasa 2 tambah 10K. Tolak. Dapat apa ni? Negatif 12. Sekarang dah dapat bentuk am. Dah dapat bentuk am, cuba. Sekarang semua orang yang ada kat dalam kelas kita ni, cuba guna kalkulator. Tekan, bagi ingat nak guna kalkulator. Ini nanti kekok masa hari peperiksaan. Kalkulator pun dia tak kenal. Button ni untuk apa pun dia tak kenal. Okey. Cepat, mode 3 kali. Buat ini dulu. Bracket. So, K sama dengan cikgu dapat jawapan dulu. K sama dengan berapa yang pertama? Berapa? 3/4. Satu lagi? Negatif 2. Okey. Tulis dulu jawapan, baru masuk bracket. Jangan lupa. Ada calon SPM cikgu mark paper dia lupa. Dia seronok dah dapat jawapan. Step ni dia tak buat. Tak guna. Okey, tak ada markah untuk kamu. Okey, masuk bracket. 4K tolak 3. Sini K tambah 2. Selesai. Skor berapa cikgu ni? 4. Basic lah. Ini asas. Soalan asas. Tapi ingat, SPM takkan tanya lagi soalan asas. Lagi kita tengok macam mana soalan SPM nak tanya. Okey. Habis. Selesai bahagian menentukan punca dan menyelesaikan. Ingat cikgu kata sekali lagi. Tentukan punca dan menyelesaikan adalah perkara yang sama. Tentukan punca nak cari X juga. Selesaikan pun nak cari X juga. Itu adalah benda yang sama. Okey. Seterusnya, bahagian baru yang tak pernah ditanya lagi dalam soalan SPM format lama ialah melakar graf fungsi kuadratik. Jadi di sini cikgu bagi beberapa step untuk kamu. Pertama, dia kata secara umumnya kalau kita nak lakarkan graf ni, kita kena tahu dulu bentuk tu. Senyum ke masam? Dia kata yang pertama. Yang kedua, kita mesti tahu apakah pintasan Y bagi fungsi kuadratik itu. Dan yang ketiga, kita cari pintasan X, iaitu punca tadi. Sebab tu tadi mula-mula cikgu ajak punca. Macam mana kita nak cari value of X? Macam mana kita nak cari punca-punca fungsi kuadratik? Dengan ataupun dia melalui satu titik yang dilalui oleh graf itu. Okey, settle. Yang ini umum. Dan dia kata, dalam kita nak melakar graf fungsi kuadratik ni, kita boleh jumpa dua kes. Kes yang pertama ialah kalau dia bersilang dengan paksi X. Bersilang dengan paksi X. Apa maksud dia? Dia kata kalaulah fungsi kuadratik itu bersilang dengan paksi X, ini cara dia. Pertama, tentukan bentuk graf berdasarkan nilai A. Senyum ke masam? Yang kedua, tentukan pintasan Y yang mana atau tandakan pintasan Y berdasarkan soalan. Fungsi tu dah bagi tahu dah mana C. Cikgu tambah kat sini. C. Nilai C ya. Okey, nilai C. Tengok A, B, C yang mana? C itu pintasan Y. Okey, catat dulu. Sekejap nak tanda dekat graf kita ni. Dekat lakaran kita. Step ketiga, tentukan pintasan X. Guna iaitu cara mencari punca. Macam mana? Macam ni ya. Ini cara mencari punca. Dengan menjadikan Fx sama dengan kosong. Dengan menjadikan Fx sama dengan kosong. Itu cara kita nak menentukan punca. Okey? Okey. Kes pertama. Kalau jumpa, macam inilah step dia. Kes yang kedua, dia kata apa? Kalau tidak bersilang dengan paksi X. Yang ni kalau kamu ingat atau lepas kita biasa buat. Graf tu tergantung. Dia tak lalu paksi X. Kalau graf tu tergantung dan tak melalui paksi X, apa dia kata? Pertama, buat step yang sama. Tentukan bentuk graf berdasarkan nilai A. Tentu dan tandakan pintasan Y iaitu nilai C. Jika tidak dapat menentukan punca. Lepas kira-kira tak dapat. Contoh, saya kata maths error ke apa ke, tak dapat. Maksudnya kita kena faham dia tak sentuh paksi X. Dia tak lalu pun paksi X. So, apa kita nak buat? Dia kata, tandakan koordinat bagi mana-mana satu titik
Bermaksud, kalau kamu ingat dulu cikgu pernah ajak kamu pilih satu titik. Contohnya, kamu pilihlah titik tu X sama dengan, contoh kamu kata X tu kamu nak bagi sama dengan 2. Kamu ganti-ganti nilai, kamu tengok dia duduk ada kat mana. Cukup dia kata. Tandakan koordinat bagi mana-mana satu titik yang memuaskan fungsi kuadratik itu. Itu step dia, 2 kes. Tapi sebenarnya dia benda simple je. Sebab bila kita kata lakar kan, dia tak terlalu detail. Cuma dia nak tahu, budak ni, calon ni, kalau graf dia kira punca kan, dia buat macam biasa. Dia buat fx sama dengan 0, dia kira-kira, dia tak dapat. Bila dia tak dapat, dia pun dah gelabah. Nak lukis macam mana ni cikgu? Allah, mampus saya ni. Tak dapat lah nilai A. Dia pun duk kira 3-4 kali. Tak boleh, cikgu kata dapat punca. Cikgu kata dapat punca. Tak dapat sampai sudah. Sampai masa pun tamat, dia duk tang tu. Tak punca, tak sudah-sudah tak dapat. Jangan takut. Memang akan ada soalan, graf dia, fungsi dia tak ada punca. Kalau kamu ingatlah siapa belajar Maths, kita belajar punca-punca ni ada macam-macam. 2 punca berbeza, 2 punca yang sama dan tiada punca. Bermaksud ada certain fungsi kuadratik ni yang takkan ada punca. Tak ada punca bermaksud tak sentuh paksi X. Okey, baik. Sekarang kita try. Saya cikgu bagi kat kamu masa 3 minit. Cuba kamu try buat soalan A. Cuba kamu try buat soalan A. Just nak tengok lakaran. Ikut step tadi. Cuba kita try tengok. Boleh tak? 2 minit. Sekejap je yang ni boleh buat. Semua pun dah terror. Kamu dah naik tingkatan 5 ni. Dulu form 4 cikgu biasa tegak dah graf-graf kamu ada yang tak elok. Dah sekarang ni dah masanya kamu polish lakaran kamu jadi lebih baik. Kamu dah di tingkatan 5. Tak mau lagi duduk macam tingkatan 4 lagi. Masih duduk lukis pun terketak-ketak lagi. Okey. Kita dah tingkatan 5, kita dah jadi matang. Berarti kita kena lukis dengan lebih elok. Siapa yang ingat lagi, tahun lepas cikgu pernah cakap, masa kita nak lakar, jangan buat paksi lagi. Lakar dulu, baru buat paksi. Kalau tak, kita 10 kali duk padam kat situ, kertas peperiksaan kita sampai berlubang, graf tak dapat juga. Okey. Dah siap? Lagi 1 minit. Anissa dah ke kat sini, Anissa? Ya, cikgu. Boleh buat ke? Boleh, cikgu. Nia boleh ke Nia? Cikgu duk cakap ni. Sebab Nia pun dah lama macam diam je. Okey ke? Okey Syafinas okey? Syafinas ada kebolehan dalam nak melukis graf. Cikgu tengok graf Syafinas elok dalam kuadratik, dalam trigo. So Syafinas guna konsep yang sama tu, apply dalam lakaran fungsi kuadratik. Okey? Ain okey? Okey, cikgu. Bagus. Fadila? Okey, cikgu. Okey. Dah ini tak ada ke tadi? Ada terkeluar kot. Murutika okey? Okey, cikgu. Okey Okey, bagus. Muam Bigai? Okey, cikgu. Okey. Okey. Baik, cikgu nak tanya kamu. Step pertama kita buat apa? Kalau kita ikut langkah tadi, step pertama kita kena tentukan apa dulu? Bentuk graf. Bentuk graf. Bentuk graf tu nak tengok dekat mana? Nilai? A. Yes, nilai A. Kalau kita tengok kat sini, A dia 1, positif. So, positif bermaksud graf tu apa kelas? Senyum ke masam? Senyum. Kita catat dulu. Tahun lepas pun cikgu ajak benda yang sama. Catat dulu. Okey, selepas tu dia kata apa? Pintasan Y, C.
C kat sini apa? 5. 5. So, bubuh kat sini C 5. Okey. Selepas tu, step ketiga dia kata apa? Tentukan punca. Tentukan punca dengan jadikan fx sama dengan kosong. Jadikan fx sama dengan kosong. So, kita pun masukkan equation tadi. X squared tolak 6x tambah 5 equal to 0. And then buat factorization. So, find the value of x. So, berapa nilai x? Irdina. 5, 1. Irdina, Ya, saya. apa nilai x? 1, 5. Apa 1, 5? Sini 1, sini 5. Dengan 1, X sama dengan 5. Okey. Baik. Lepas tu baru kita buat lakaran. Okey, sekarang cikgu tunjuk nak lakar. Bagi siapa-siapa yang dah lupa cikgu tunjuk. Nak lakar jangan buat paksi lagi. Jangan buat paksi lagi. Buat bentuk dulu. Buat bentuk dulu. Okey, buat bentuk dulu. Dah buat bentuk baru buat paksi. Okey, buat paksi macam mana cikgu? Buat paksi, okey. Tengok dulu. X dia ni 1 dengan 5. Jadi paksi Y akan duduk ke kiri sekali. So dia potong kat sini. Okey. So bubuh fx. Bukan paksi Y paksi fx. Cikgu zoom sikit. Okey, fx. Okey, kemudian sebabkan dia memotong pada titik 1, 5, so cikgu bubuh kat sini lah. Ini x. So sini 1, sini 5. So sini berapa tadi? 5 pintasan y. Elok tak? Dah elok dah. Kalau kita buat paksi dulu, kamu cikgu mesti sure punya. Buat paksi dulu, padam 10 kali. Padam tak kena pula 1, 5. Ingat tau. Jangan confuse ni. 1, 5. Bermaksud dua-dua nilai X tu duduk sebelah kanan. Nampak tak? Betul cikgu kata B negatif, graf berada di sebelah kanan. Ini bukti dia. Okay. So kat sini kita boleh tengok dah. So 1 kat sini cikgu lupa nak bubuh ni. Kosong. Kosong. Asalan. Origin. Siap. Tengok boleh skor dah 3 markah. 3 ke 4 markah boleh skor dah pada bahagian A kalau keluar soalan macam ni. Okay. Okay. Satu lagi soalan B tu nanti kamu try lah. Cikgu dah bagi nota tu kat dalam apa ni, dalam modul kita. Tadi cikgu dah hantar kat dalam group. Nanti kamu try lah. Kita tengok soalan C. Macam mana nak buat soalan C? Kelas kejap cikgu nak betulkan dekat sini sikit. Yang ni dia salah lah soalan dia. Dia bukan tambah ni kelas, dia tolak. Negatif 2x kuasa 2 tolak 1. Tuan betulkan sikit. Negatif 2x kuasa 2 tolak 1. Okey. Step pertama. Kita buat benda yang sama. Step pertama cikgu tentukan apa dulu? Bentuk graf kan? Okay, A. A dia positif kan negatif kat sini? Negatif. A dia negatif. Kalau negatif, graf dia bentuk apa? Masam. Masam. Okay, cikgu buat dulu lah lakaran sikit je. Buat lakaran, tahu dah bentuk masam. Lepas tu tentukan nilai C. C dia ada tak dekat sini? Apa C dia? Negatif 1. Okey, dah settle yang tu. Step ketiga nak tentukan punca. Okey, try dulu. Fx equal to 0. Negatif 2x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Masuk kalkulator tengok. Dapat tak nilai x? Ini cikgu kata ni.
Bila kita masuk dalam kalkulator, kita dapat nilai X tu yang 0. something, betul tak? Dapat macam tu kan? Panjang kan jawapan dia kan? Jadi maksudnya dekat situ, itulah penentunya. Sama ada punca ke tak ada punca. Di sini bermaksud kita faham bahawa graf itu tidak menyentuh paksi X. Dia tak sentuh paksi X. Jadi dia duduk pada mana? Dia duduk pada kes yang kedua, tidak bersilang dengan paksi X. Jadi bila tidak bersilang, maka kita tak boleh guna cara ni lah. Jadi bila tak boleh guna cara ni, dia kata apa? Dia kata ganti apa-apa titik. Ganti apa-apa titik untuk mencari paksi Y dia, paksi fx dia. Contohnya cikgu kata sekarang cikgu nak X tu sama dengan 1. Jadi cikgu gantikan sebagai F1. So F1, so semua nilai X di sini cikgu akan gantikan dengan 1 lah. Tolak 1. Okey, cuba kirakan untuk cikgu dapat apa? Dapat apa? -2. Dia nunggu? Betul kan negatif 2? -3. Negatif 3. Okey, jadi apa graf ini mempunyai titik, mempunyai titik koordinat 1, -3. At least dia kata, at least pilih satu titik. Ikut kes 2 tadi. At least pilih satu titik. Cikgu, perlu ke saya sentiasa nak pilih satu je? Tak semestinya. Ikut kamu lah. Kamu nak pilih 1 ke kamu nak pilih 2, itu pulang. Sebab 1 tu senang. Lepas tu cikgu ganti. Lepas tu cikgu buat apa? Cikgu dah tahu dah graf tu mesti akan lalu. Dia bukan lalu tau. Dia mesti akan ada koordinat 1, 3. Sebab kita nak tahu dia area-area mana kan. Jadi macam mana cikgu lukis? Sama, cikgu akan buat bentuk dulu. Okey, cikgu tahu dia dah bentuk masam kan. So cikgu pun buat dulu. Okey, elok-elok cun. Okey, lepas tu sekejap cikgu kecilkan sikit. Besar sangat. Okey. So dia duduk kat sini. Kemudian cikgu, sebabkan dia tak lalu paksi X kan, jadi paksi X cikgu akan buat macam mana? Cikgu akan terus potong kat sini. Paksi Y rendah sangat. Okey, kat sini. Okey. Ni X. Ini fx. Okey. So dia tak sentuh. Sini berapa ni kelas? Siapa nak beritahu cikgu? Ini berapa? -1. Negatif 1. Apa dia negatif 1 ni? Siapa boleh beritahu ni apa? Pintasan Y kan? Okey, kemudian cikgu bubuhlah titik kat sini. Apa tadi kita kata tadi? 1, -3. Tengok sini negatif 1 tau. Maksudnya negatif 3 tu mesti ada di bawah sikit daripada negatif 1. Jadi katalah cikgu ambil kan. Okey, macam contoh cikgu kata cikgu anggarkan. Jangan takut tau. Kita buat lakaran saja. Cikgu kata sini negatif 3. Jadi mungkin cikgu bubuh titik tu di sini dan cikgu wakilkan sebagai 1, -3. Kena logik. Okey, 1 tu tak kisahlah. 1 tu boleh duduk kat mana-mana je kan. 1 tu katalah ada kat sini. Tapi yang cikgu nak beritahu kamu, apa maksud cikgu kena logik? Kena logik tu janganlah kamu main bantai je titik tu duduk kat sini. Dah cikgu kata bubuh satu titik, kamu pun main bantai je bubuh titik kat tu. Logik ke sini? Takkan sini negatif 1, sini negatif 3. Tak logik. Maksudnya negatif 3 ni mesti duduk bawah negatif 1. Kena bagi nampak logik sikit lah. Yang tu je maksud cikgu. Jangan main bantai je. Cikgu kata bubuh satu titik, dia pun main lekat je titik tu kat mana-mana. Berfikiran logik. Negatif 3 kan. Negatif 3 duduklah kat bawah sikit daripada negatif 1. Jadi satu titik yang kita cari tadi ni, dia duduk di sini. Jangan pula bagi dia duduk kat sini. Duduk kat sini tak logik lah. Sini negatif 1. Takkan atas ni negatif 3. Tak logik. Kita buat tu biar logik sikit lah. Itu je lah cikgu nak pesan.
Okey, kalau tak nanti kita akan nampaklah orang kata pemeriksa ni dia akan buat-buat tak tahu. Walaupun dia tahu. Dia tahu budak tu nak bubuh titik tu. Tapi mereka akan jadi buat-buat tak tahu. Buat-buat tak tahu maksudnya mereka tak akan terima lah, sebab mereka akan anggap kamu tak faham. Walaupun kamu letak satu titik, tapi kamu tak faham konsep, tak faham pula koordinat tu macam mana. Okey? Okey, so settle bahagian lakaran. Okey, ada masalah tak bahagian lakar ni? Bahagian lakar ni benda baru. Jadi cikgu nak sangat kamu ni semua 5 bestari ni yang ada untuk kelas hari ni memang boleh buat. Okey kah? Bahagian lakar ke? Cikgu dah tunjuk 2 tau. Nanti soalan B tu kamu try buat lah. Itu tak ada masalah. Okey, ada masalah? Bahagian lakar. Adakah? Kalau tak ada, cikgu nak sambung. Senyap ya? Okey. Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Seterusnya, part yang terakhir. Part yang terakhir dalam tajuk ni ialah akhirnya biasalah kita mesti nak belajar menyelesaikan. Dan standard SPM memanglah suka diberi soalan-soalan ayat, situasi untuk kita selesaikan persamaan kuadratik. Dari apa semua yang kamu belajar tadi, secara asasnya akan dimasukkan dalam penyelesaian masalah, dan di sinilah soalan itu akan mula menguji diri kamu, tahap kefahaman kamu. Okey. Baik, kita minta Nia baca soalan. Dalam rajah AC ialah sebahagian daripada sebuah titik. AB dan BC ialah pagar yang sepanjang 17 meter dengan keadaan AB adalah lebih pendek daripada BC. Cikgu, soalan Bawah ni. bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X untuk mewakili situasi tersebut. Okey, itu soalan A. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X untuk mewakili situasi berikut. Dia kata AC ialah sebahagian daripada sebuah dinding. AC ialah sebahagian daripada sebuah dinding. AB dan BC ialah pagar yang sepanjang 17 meter. Dengan keadaan AB adalah lebih pendek daripada BC. AB lebih pendek daripada BC. Jadi dia kata bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X untuk mewakili situasi tersebut. Okey. Apa faham? Kalau kamu tengok kan, pagar ni dengan dinding dia tercantum tu dapat bentuk apa ni kelas? Cikgu zoom ni. Dapat bentuk apa ni? Triangle. Yes, segi 3 sudut right angle. Segi 3 bersudut tegak. Jadi dia kata total semua ni, total semua dia kata sebahagian daripada dia kata ialah yang tepat. AB dan BC ialah pagar sepanjang 17 meter. Panjang pagar tu lah. Maksudnya dari sini, dari sini AB dan BC. Yang dia buat tanda warna merah ni semua dia pasang pagar. Dan panjang pagar tu ialah 17 meter. Apa kita nak buat? Dan dia kata lagi BC ni lebih, apa dia kata? AB adalah lebih pendek daripada BC. Jadi BC ni lebih panjang daripada AB. Okey. Soalan nak bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X untuk mewakili situasi tersebut. Okey. Apa kita nak buat? Kita mesti tahu apa dulu? Kita dah ada AC. Kita dah ada AB. So kita nak kena tahu apa sekarang ni? BC. Macam mana kita nak tahu BC? Clue dia kat mana? Clue dia kat sini. AB dan BC ialah pagar sepanjang 17 meter. Cikgu bantu kamu bagi clue. Okey, apa nak buat? X plus 3 Okey. dengan something unknown sama dengan 17. Okey. Baik, semua pelajar. Faham tak apa Tinuka kata ni? Yang lain, cikgu nak tengok respon yang lain. Okey, Nia? Faham. Ain okey, baik. Okey.
Betul lah, faham betul-betul lah. Apa maksud dia? Kamu katalah kamu ada dawai, panjang dia 17 meter. Kamu ambil dawai tu, kamu pasang dari A, B, lepas tu kamu sambung dari B, C. Kamu pasang dawai yang 17 meter tadi. Jumlah dia 17 meter. Dan kamu cek bahawa masa kamu pasang pagak tadi tu, A ke B tu, kamu tengok jarak dia pendek sikit berbanding yang kamu pasang pagar tadi di BC. Tetapi apa pun jadi, total dia 17 meter. Kamu beli dawai tu 17 meter panjang dia. Kamu guna habis, settle. Bermaksud di sini, contoh kalau cikgu tak bagi dalam huruf X kan. Contoh cikgu tak bagi dalam huruf X. Cikgu nak kamu betul-betul boleh faham dan cikgu nak 5 bestari semua boleh jawab. Contohnya katalah cikgu kata sini 13 meter. Cikgu kata yang ni 7 meter. Yang ni cikgu tak tahu. Tapi cikgu kata sini. Cikgu kata cikgu pasang pagar. Okey, cikgu nak pasang pagar ni. Pagar cikgu bubuh pagar. Okey, cikgu bubuh. Sini semua cikgu bubuh pagar. Okey, sebab apa cikgu tak bubuh sini? Sini dinding. Tak bubuh lah. Cikgu bubuh dari sini sampai sini. Kemudian cikgu kata dari sini sampai sini semua total aku beli 17 meter dawai. So, kalau sini cikgu pasang 7 meter, cikgu mesti tahu baki sini berapa meter, betul tak? Sebab total cikgu guna 17. Jadi cikgu tahu 7 tambah tak tahu. Tapi total dia cikgu tahu. Cikgu pakai 17 meter. Jadi cikgu boleh cari tak berapa panjang BC? Boleh dengan cikgu ambil 17 tolak 7. So, cikgu tahu sini 10 meter. Maksudnya sini cikgu guna 10 meter. Ini sebab tak ada X. Kamu ni sebenarnya pandai. Kamu ni sebenarnya bukan tak pandai. Kamu ni semua pandai. Tapi yang menyebabkan kamu jadi lemah sebab ada huruf. Yang tu je lemah kamu. Kamu faham? Kalau cikgu bagi situasi number, semua orang boleh jawab. Kalau cikgu bagi situasi duit, semua orang boleh jawab. Suruh je pi kedai, bagi RM50, pi beli barang RM22, kamu boleh tahu baki berapa. Padahal tak guna kalkulator pun. Tapi bila masuk saja nilai X, nilai Y ni, habis semua dah gelabah. Semua dah takut. Jangan takut. Anggaplah semua ni X tambah 7 pula. Anggaplah X tambah 3 ni ialah satu number. Di mana number ni, panjang ni tambah dengan BC akan dapat 17. Jadi cikgu bolehlah cari BC. Cikgu cari BC. So BC sama dengan 17 tolak X tambah 3. Okay. So, BC sama dengan 17 tolak X tolak 3. So, 17 tolak 3 dapat 14 tolak X. Okey, ini betul? Setuju tak ni? Betul ya? So, jadi panjang dekat sini ialah 14 tolak X meter. Okey. Tapi kita tak selesai lagi sebab kita tak bentuk lagi persamaan kuadratik. Kita baru cari BC. Kita kena bentuk satu persamaan kuadratik. Kelas, clue dia kat sini, bila orang sebut persamaan kuadratik, catat dulu. Aku mesti buat sampai dapat macam ni. Okey, apa lagi kita nak guna? Konsep apa lagi kita nak guna? Kita dah ada panjang ni, kita dah ada panjang ni, kita dah ada panjang ni. Kalau kamu tengok kat sini, bentuk dia bentuk apa? Segitiga kan? Jadi kita boleh guna apa? Teorem kita boleh guna teorem Pythagoras. Yang ni bagi pelajar-pelajar sederhana lemah ni, kamu tolonglah ingat sikit-sikit. Teorem Pythagoras ni benda senang je. Apa dia cikgu? Teorem Pythagoras ni. Teorem Pythagoras ni, sambil-sambil tu cikgu ulang sikit lah dengan kamu. Okay, cikgu terpaksa lah buat macam tu. Kalau tak kita nak tunggu untuk ulang kaji satu by satu, kita tak sempat. Kalau ada segitiga, kelas, segitiga tu mesti sudut tegak tau. Mesti ada sudut 90. Okey, yang ini cikgu wakil sebagai H. Katalah yang ini cikgu wakil sebagai T, yang ini cikgu wakil sebagai S. Okey. Okey, ataupun hari tu kita belajar huruf apa? O dengan katuah tu kan. Kita belajar kata O dengan A kan. Okey. Huruf besar sikit. H. Okey, kalau kamu jumpa segitiga sudut tegak, okey, kalau kita nak cari H, nak cari panjang H, kita akan buat H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah O kuasa 2. Okey, kalau cikgu nak cari O,
cikgu akan buat O kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tolak A kuasa 2. Selalunya dia akan bagi salah satu. Kalau cikgu nak cari A, siapa boleh bagi tak cikgu? Kalau cikgu nak cari A, apa nak buat? Pandai. H kuasa 2 tolak O kuasa 2. Yang itu je. Hanya satu je kita akan tambah, iaitu yang paling panjang. Cikgu, macam mana saya nak tahu yang mana yang paling panjang? Tengok. Siapa yang berhadapan dengan sudut 90, dia automatik akan jadi H. Dia sebab dia yang paling panjang sekali. Jadi untuk cari dia, kita mesti kena tambah. Jadi ini beberapa maklumat tambahan lah. Jadi di sini kita tengok yang paling panjang sekali AC. Yang kedua, jadi kamu dah tahu dah yang paling panjang AC, kamu bubuh yang ni sebagai H. Bubuh yang ni sebagai H. Lepas tu O dengan A ni tak kisah mana-mana pun tak apa. O dengan A ni tak kisah mana-mana pun tak apa. Contohnya cikgu kata yang ni A, yang ni O. Okey dah, settle. Tapi cikgu, apa yang saya nak cari? Kita nak bentuk persamaan. Kita nak bentuk persamaan kuadratik. So kita buat apa? Gunalah mana-mana satu formula yang kamu nak. Ini pun boleh, ini pun boleh, ini pun boleh. Okey, cikgu nak tanya kamulah. Kalau kamulah dalam peperiksaan, kamu nak guna yang nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Mana yang kamu rasa senang? Bagus. Kalau boleh, kita elaklah benda-benda yang tolak ni. Benda-benda yang tolak ni memang susah. Kita guna yang tambah senang. Okey, so adakah maksud cikgu guna yang 2, 3 salah? Tak salah. Betul je, boleh. Tak kisah. Tapi sekarang cikgu kata, elaklah guna benda-benda yang tolak. Sebab yang tolak ni boleh mengubah tanda sesuatu tu. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau positif senang kita buat. Okey, apa dia kata? H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah O kuasa 2. Okey, kita pergi refer balik. H tadi apa? Oh, 13. So, 13 kuasa 2. A tadi aku bubuh apa? Oh, 14. 14 tolak X kuasa 2 tambah dengan O tadi, X tambah 3. X tambah 3 kuasa 2. Okey, kita buat situ. Lepas tu, kita pun kira lah. Kira 13 kuasa 2 dapat apa? 1, dapat apa? 13 kuasa 2? 169. Sama dengan, tolong kembangkan dekat cikgu ni. Kembangkan. Kalau kamu lemah, kamu kembangkanlah satu-satu. Janganlah takut. X tambah 3, X tambah 3. Buat lambat tak apa, kelas benda boleh dapat markah. Cikgu sayang kalau benda boleh dapat markah tapi kita sia-siakan. Macam tu. Okey, 14 dapat apa? 196. Okey, so sini 14X tolak 14X tambah X kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah 3X tambah 3X tambah 9. So 169. Okey, kemudian kita carilah family yang sama. Okey, kalau macam ni cikgu buat yang ini dengan yang ini. Kamu buat pelan-pelan. Okey, sekejap lagi sikit kita habis kelas. 2X kuasa 2 14 tolak 14 tambah 3 tambah 3 cikgu dapat negatif 22X. Kamu tahu cikgu buat mana? Cikgu buat yang ni. Yang ini dengan ini. Cikgu tekan semua sekali masuk kalkulator. Negatif 14 tambah 3 tambah 3. So cikgu dapat negatif 22. Kemudian 196. Cikgu tambah 9, cikgu dapat 205. Okey, lepas tu cikgu tahu persamaan kuadratik tadi mesti sama dengan kosong. Jadi cikgu tengok yang mana senang. Yang ini senang, cikgu pindah. So 2X kuasa 2 tolak 22X tambah 205 tolak 169 sama dengan kosong. Sekarang yang ini boleh diselesaikan. Selesaikan dulu. So kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak 22X. So 205 tolak 169, cikgu dapat 36 sama dengan kosong. Okey, selesai bentuk persamaan. Nampak tak? Ni soalan panjang ni tau. Kurang-kurang cikgu boleh bagi tahu kamu kat sini. Inilah contoh-contoh soalan bahagian B. Dia soalan dia berangkai. Bila soalan berangkai ni berapa markah? 10 markah. 9 ke 10 markah kamu boleh skor di sini. Okey, dah dapat persamaan kuadratik. Sekarang apa? Hitung nilai X. Amboi, senang je. Hitung nilai X ni buat apa? Nak buat cara apa? Dapat bantu. Buat kaedah apa?
Buat pemfaktoran dulu kan. Ah, So X sama dengan X sama dengan 9. satu lagi Sama dengan 2. 2. So masuk bracket X tolak 9, X tolak 2. Okey, buat pemfaktoran. Dapat tambah lagi markah. Okey. Kemudian dah selesai semua tu, dia kata hitung luas kawasan yang dipagar. Luas kawasan yang dipagar maksudnya luas segitiga lah. Bila nak cari luas segitiga, apa kita buat? Kita ganti nilai. Antara 9 dengan 2 ni kena cari dua-dua tau kelas. Sebab dua-dua jawapan boleh diterima. Tetapi memang dua-dua jawapan boleh diterima. Tetapi apa ayat di sini? Dia kata apa? AB adalah lebih pendek daripada BC. Jadi kita kena try satu-satu. Contohnya cikgu ambil X sama dengan 9. Cikgu gantilah X tambah 3 kan. So 9 tambah 3 cikgu dapat 12. Lepas tu yang ini 14 tolak 9 cikgu dapat 5. Dia kata apa? AB adalah lebih pendek daripada BC. Tapi bila cikgu kira dekat sini, AB adalah lebih pendek daripada BC. Tapi bila cikgu kira dekat sini, bila cikgu ganti 9, cikgu dapat AB tu panjang daripada BC. So cikgu tak boleh terima 9 lah. Cikgu kena terima 2. Cikgu kena terima 2. Jadi bila cikgu terima 2, so cikgu ganti dekat sini. Cikgu ke mana lain ya? 14 tolak 2, cikgu dapat 12 meter. 2 tambah 3 sini cikgu dapat 5 meter. Baru betul. Baru betul. Kenapa? Kerana AB lebih pendek daripada BC. Itu kita kena tengok, beri perhatian juga. Dah dapat tu baru kita guna formula luas segitiga. Ini cikgu nak kamu try buat sendirilah sebab kita dah terlebih masa dah ni. Okey, 1/2 darab tapak darab tinggi. Kamu ada tapak dia berapa? Tapak dia 5. Lepas tu tinggi dia berapa? Tinggi dia 12. Masuk dalam formula tadi, dapatkan luas. Nampak tak kelas? Inilah contoh bahagian B. Soalan berangkai. Ada satu lagi soalan berangkai yang cikgu bagi kat kamu, iaitu di soalan ni. Nampak tak? 10 markah. Jadi cikgu nak minta kat kamu sebelum kita tamat kelas, okey, cikgu nak kamu try jawab soalan bahagian B dan hantar dalam grup. Jangan rushing. Take your time, ambil masa kamu. Okey, baca betul-betul soalan. Cikgu nak tengok daripada 10 markah ni, setiap orang murid cikgu ni boleh skor berapa. Yang itu paling penting. Cikgu nak tengok tahap kamu. Kamu dapat skor 3 pun dah syukur alhamdulillah. Kamu dapat skor 2 pun dah syukur alhamdulillah. Yang penting buat. Yang tu je. Jangan tak buat. Bila tak buat, cikgu nak tolong kamu macam mana? Buat. Jangan malu. Salah tak apa. Piak salah sekarang, daripada tunggu masa SPM, pengawas peperiksaan tu takkan mai sebelah kamu bagi tahu, Dik, salah ni. Dia takkan cakap macam tu kat kamu. Kotlah pengawas tu boleh kuih tangan kamu. Nia, tu salah tu sikit. X tu salah. Negatif. Kalau ada pengawas buat macam tu, nak rezeki kamu lah. Tapi memang takkan ada punya. Mana boleh pengawas peperiksaan buat macam tu? Tak boleh. Okey? Jadi tak ada siapa dah akan tolong kamu masa tu. Sekarang ni cikgu nak tolong kamu. Buat. Cuba buat dan tunjuk dekat cikgu, baru cikgu boleh betulkan. Contoh macam Syafinah, cikgu boleh betulkan Syafinah kat sini. Kamu tak faham lagi. Baru cikgu tahu. Ni semua duk tunjuk senyap je. Macam mana cikgu nak tahu? Macam mana cikgu nak tahu Tinuga boleh buat kat mana? Macam cikgu nak tahu Archana boleh buat kat mana? Macam cikgu nak tahu Shantini boleh buat kat sampai mana? Baru cikgu boleh tahu setiap orang ni mampu skor berapa markah untuk tajuk ni. Okey. Yang cikgu nak tengok bahagian B. Selebihnya buat sebagai latihan kendiri. Latihan kendiri maksudnya duduk saja buat. Okey, nanti cikgu hantar jawapan siap-siap dalam grup. Okey, ada apa-apa tak sebelum kita tamat kelas? Ada apa-apa kah? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada.